Saya panggil Cat Boleh. biasanya. Ya, pendek dan nama singkat. pendek, Ya. Okey, Syah dan juga Cat kerana sudi bersama kita, dan juga kita dibimbing oleh dikendalikan oleh DJ kita hari ini, iaitu DJ Yati. Silakan kenalkan diri. Mana tahu ada yang ada lagi tak kenal saya. Betul, ramai lagi tak kenal saya. Dan tadi kita bersama dengan Katrina Rose, ada Hayati, nama dia Nur Hayati kat situ. Saya pun Nur Hayati lah. Sama Sama. Jadi kita akan bersama untuk Usrah petang ini, insyaAllah bersama dengan rakan besar kita di luar sana juga yang turut serta sebenarnya Ustaz. Dengarkan kita melalui radio dalam talian di IKIM.FM.my, di corong-corong radio saat ini, sambil-sambil temankan mereka dalam kesalahan lalu lintas yang mudah-mudahan jadi penawar untuk kedukaan mereka ketika ini. Juga rakan-rakan kita yang berada di luar sana, insyaAllah untuk sama-sama berinteraksi juga menerusi Facebook di IKIM.FM, dan juga SMS, Twitter Radio IKIM FM, dan juga boleh hubung kami di talian juga untuk sama-sama berusrah petang ini di 036205 Dan petang ini sebenarnya Ustaz, kita nak sama-sama nak mentarbiah diri kita dalam hidup kita ada naik dan turunnya. Kalau air pun ada naik turun ada bah dan sebagainya. Hidup kita juga ada naik dan turunnya dalam kehidupan kita. Tajuk kita turun naik kehidupan, yang mana kita nak naikkan keimanan kita nak turunkan kejahilan kita dalam kehidupan kita. Ustaz, mungkin saya boleh terus pada Ustaz untuk tajuk ini. Terima kasih Hati. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam usrah kita hari ini, iaitu turun naik kehidupan. Pertama sekali turun, lepas tu turun, kemudian naik kehidupan. Okey, cerita tentang turun naik kehidupan inilah lumrah kehidupan. Kehidupan kita kat dunia ni memang mesti ada naik, ada turun, ada up, ada down. Okey, dalam surah Al-Mulk ayat 1 dan 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah ia kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayata, iaitu dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan adanya kehidupan untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Ahsanu amala, yang terbaik amalan, bukannya aktsaru amala. Aktsaru amala maknanya yang paling banyak amalan, tapi Allah Ta'ala kata dia nak tengok siapa yang paling baik amalan, bukan paling banyak amalan. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha kuasa, lagi maha pengampun. Jadi kat sini sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ni memanglah kita nak diuji, memanglah kita ni untuk beribadah pada Allah, tapi sebenarnya Allah nak uji di kalangan kita yang manakah yang terbaik amalan itu. Jadi maknanya apabila kita berada dalam situasi sedang menaik ataupun menurun, itu semua sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang diuji dalam keadaan kesusahan. Kita tengok saudara mara kita, rakan-rakan kita di Kuantan, di Pahang, di Johor, Terengganu dan Kelantan sedang banjir. Ya Allah, dengan cerita Kat pun esok akan pergi ke Pahang, insyaAllah. InsyaAllah di izin Allah sampailah dekat Kuantan. Jadi dengar ceritanya kesengsaraan mereka, dikatakan sampai nak buang air pun tak tahu macam mana Kat tak ada cara dah. Dan dengar khabar paling terbarulah daripada berita, diadakan servis tandas bergerak sampai macam tu sekali. Kalau makanan insyaAllah boleh dihantar, ubat-ubatan, tapi kalau sampai kita nak buang air pun susah, menjadi satu darurat lah sampai begitu sekali sampai macam tu sekali ujian Allah. Itulah memang dah sampai peringkat darurat lah pada pandangan saya lah. Pandangan kita jadi itulah kadang-kadang kita ni dalam kehidupan kita diuji dengan kesusahan, namun ada juga kadang-kala kita dalam kehidupan kita diuji dengan kesenangan. Yang ini yang dipanggil sebagai al-istidraj. Kadang-kadang kita tak sedar kita diuji, kita diberikan rupa paras yang handsome, yang cantik, dan tiba-tiba kita dedahkan, ataupun kita diberikan nikmat kekayaan dan sebagainya, tapi kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga merupakan satu ujian yang Allah Taala turunkan kepada kita. Saya suka untuk kita merenung balik pada potongan ayat yang kedua. Saya nak sebutkan surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad
wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang bermaksud, adakah kamu patut menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Ingat senang ke nak masuk syurga? Padahal kamu belum lagi diuji dengan cubaan-cubaan tertentu seperti mana yang telah diuji oleh orang-orang yang terdahulu, para nabi, para anbiya, dan juga sahabat-sahabat mereka yang telah diuji dengan begitu hebat, begitu teruk sekali, kan? Mereka diuji dengan begitu dahsyat sekali, ditimpa dengan kepapaan. Masat humul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka ditimpa dengan kepapaan, kemusnahan harta benda yang macam banjir tadi, ataupun berlaku kemarau yang berpanjangan sehingga datang penyakit dan sebagainya, diguncangkan dengan ancaman musuh, sehinggalah mereka berkata kepada rasul mereka, dan juga sehinggalah Rasul dan juga orang-orang yang berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat jika kamu bersabar dan teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan pada kita sebenarnya kalau kita nak masuk ke dalam syurga, kita semua dambakan syurga. Semua orang sebut syurga, bergetar-getar hati kita nak masuk ke dalam syurga. Tapi sebenarnya nak masuk ke dalam syurga tu ada dia punya syarat-syaratnya. Islam bukan agama yang menyusahkan, tapi sudah pasti Allah akan uji sama ada kita ni layak ataupun tidak untuk masuk ke dalam syurga. Itulah sekadar mukadimah. Mungkin Syah nak bagi pandangan sikit, kan? Mungkin ada nak kongsikan sedikit, silakan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Syukur kepada Allah yang telah memberi kita nikmat iman dengan nikmat Islam dan nikmat terbesar yang kita ada. Bercakap tentang syurga tadi, saya teringat kalam Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan ada orang ni dia nak mendapat syurga dengan hanya berangan-angan tanpa beramal. Sebenarnya apa yang dia buat itu adalah satu dosa juga sebenarnya. Mana mungkin kita nak dapat sesuatu tanpa usaha, dan mana ada rezeki yang datang dengan bergolek. Kita tetap kena melakukan sesuatu itu dengan usaha. Gitulah. Atau nak makan pun kena kunyah baru boleh telan, kan? Ya. Berani telan lah terus. Okey, silakan Kat kalau ada apa nampak macam nak bercerita sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak banyaklah, cuma tersentuh dengan ayat yang Ustaz bacakan tadi. Sebab itu pun satu ayat yang Kat pegang, ya. Adakah kamu merasakan kamu beriman, ya? Adakah kamu merasakan kamu boleh masuk syurga sedangkan kamu belum beriman, tidak beriman? Saya pegang pada itu sebab itu satu ayat yang sangat deep, ya. Kita dekat dunia ni ramai yang bercita-cita, yang mendambakan, yang nakkan, tapi usaha kita tak seberapa. Kemudian dalam usaha yang tak seberapa, ada juga antara kita ni yang suka memberi tomahan pada sahabat-sahabat, ya. Kalau sahabat-sahabat berbuat kejahilan, berbuat kejahatan, kita kata ni ahli neraka ni, macam mana tu, sedangkan kita tadi cakap nak masuk syurga. Aku nak masuk syurga, aku nak masuk syurga Allah. Tapi tadi kawan kita buat jahat sikit, Allah ini mesti masuk neraka ni, Allah, ya. Allah. Jadi untuk nakkan syurga Allah itu, usaha itu kena banyak, hati kita kena bersih. Hati itulah yang paling penting, Ustaz. Ya, Itulah. Apa ni, Yati mungkin nak cakap sikit? Berkata tentang hati itu, kan. Kalau kita hati bercahaya juga, saya teringat Imam Nawawi juga menyatakan bahawa kalau nak hati bercahaya ni kena pendek angan-angan, Ustaz, ya. Tadi Ustaz kata, kan, kita tak boleh nak angan-angan nak dapatkan syurga tapi tak buat apa-apa, ya. Kita tak tingkatkan keimanan kita, tak tingkatkan ilmu kita, tak tingkatkan pengetahuan kita, dan tak jaga hati kita. Maksudnya kejahilan tu semakin menebal sebenarnya dalam diri. Itulah kadang-kadang bila kita sebut pasal hati ni, kan, kadang-kadang kita tak tahu hati kita ni sebenarnya kita ni buat baik ke buat jahat sebenarnya. Kita rasa benda tu baik tapi sebenarnya hati kita kotor. Jadi bila hati kita kotor ni, ia menyebabkan apa yang kita amalkan tu mungkin akan terbatal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat pahala, contoh ni nak banjir ni, tengah banjir ni, kita kumpul-kumpul harta dan sebagainya, tapi kita ada pula rasa riak dan sebagainya, rasa hasad dengki pula dan sebagainya. Kita rasa macam nak berlumba-lumba pula. Ada pula bila orang lain derma bukan melalui kita kecil hati pula dengan dia. Ada juga macam tu, ya. Jadi ini juga boleh membatalkan amalan kita lantaran kerana hati kita tidak bersih.
Jadi bila kita sebut pasal amalan-amalan ni, dia berkait rapat dengan kita punya hati lah. Dan Ustaz, ada juga rakan kita di Facebook Ustaz, daripada mengharap redha ilahi, kata Ustaz, macam mana cara nak kuatkan iman yang lemah ni Ustaz? Macam mana nak kuatkan iman yang lemah ni? Masya-Allah, hebat soalan tu susah nak jawab, sebab saya sendiri pun tak berani kan. Kuat ke iman kita ni kan? Tapi kita sentiasa berusaha lah kan. Pada saya, pandangan saya, kalau kita nak kuatkan iman, kita kena buat satu amalan yang mana amalan tu kita boleh pegang. Kita boleh pegang. Contohnya lah kan, katakanlah mungkin kita ni seorang yang tak rapat dengan Allah, yang jenis kurang semayang, yang kita ni jenis tak berapa nak dekat dengan orang baik dan sebagainya. Yang pertama sekali, kita cuba melazimi perkara-perkara yang wajib. Jadi kadang-kadang tak guna juga kalau kita sedekah banyak-banyak kan, kalau kita selawat tiap hari, tapi semayang kadang tidak. Jadi utamakan perkara yang wajib. Jadi pada pandangan saya, cuba untuk kita kerapkan untuk solat awal waktu. Itu sebaik-baiknya. Okey, kalau setakat semayang je mungkin boleh, tapi azam tu kalau boleh, bila azan je terus kita semayang. Okey, itu yang pertamalah. Yang keduanya, kita cuba pilih satu amalan yang sunat, yang simple, tapi kita boleh istiqamah. Contohnya macam kita berselawat. Kita target satu hari kita nak selawat sekurang-kurangnya 20 kali ataupun 30 kali. Pagi, petang, pagi 15, petang 15. Simple je. Lepas subuh kita amalkan, lepas maghrib kita amalkan, ataupun tengah hari sambil bawa kereta kita azam. Lepas ni bawa kereta mungkin setengah jam. Jadi kita isikan 10 minit pertama tu dengan zikir. Jadikan tu sebagai amalan. Jadi pilih amalan yang mudah-mudah kan, tapi yang penting amalan tersebut boleh kekal diamalkan. Sebab tu Nabi berkata, khairul amalin madama wa in qalla. Amalan yang baik ialah amalan yang berkekalan, walaupun sedikit tak apa. Yang penting benda istiqamah, dan pastikan kita banyak berdoa lah kan. Nak kuatkan iman tu memang kena banyak doa. Ya Allah, bantulah aku kan, berbaik-baik dengan ulama dan sebagainya. Okey, jadi rakan-rakan usrah yang saya kasih sekalian, dalam satu hadis, dalam satu ayat Quran juga saya ambil ni. Okey, dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdid bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Okey, yang bermaksud, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun pada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Ayat ini sebenarnya ada cerita. Kisahnya apabila manusia itu diserang ataupun diuji dengan kesusahan. Kalau kita tengok dalam tafsir ataupun kitab yang ditulis oleh Al-Qurtubi, meriwayatkan daripada cerita Ibnu Sabih menceritakan bahawa seorang lelaki mengadu pada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri merupakan salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang hebat. Beliau telah ada orang mengadu pada beliau lah, dan Hasan Al-Basri berkata padanya, lelaki, ada apa masalah kamu? Maka Hasan Al-Basri kata, kampung kami dilanda kemarau, negeri kami dilanda kemarau. Apa yang perlu kami buat? Maka apa kata Hasan Al-Basri? Dia kata, istighfarlah. Kemudian dalam satu kisah yang lain pula, ada lelaki lain pula mengadu pada Hasan Al-Basri. Dia kata kemiskinan menimpa kampung dia, negeri dia. Jadi apa yang perlu dibuat? Maka Hasan Al-Basri pun kata apa? Banyakkan beristighfar. Ada lelaki lain pula berkata, aku ni mandul, tak ada anak kan. Ini pun biasa juga berlaku kat tempat kita. Itu pun satu kesusahan juga, ujian juga kan. Ditanya dengan Hasan Al-Basri, wahai tuan ulama yang hebat, saya nak tanya pendapat tuan. Saya ni dah lama kahwin tapi tak ada anak, apakah yang perlu saya lakukan? Maka Hasan Al-Basri dia tak kata makan korma zuriat lah kan, makan ubat ni lah, madu ni lah, pergi mandi kat pergi mandi kat tasik dayang bunting lah ambil air minum tak cukup berendam, main minum pula kan. Bukan itu yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri, tapi katanya ialah dengan beristighfar. Maka salah seorang ulama yang juga hebat ketika itu berkata, Rabi' berkata kepada Hasan Al-Basri, berapa orang yang datang jumpa dengan kamu kan, tanya soalan yang pelbagai-bagai dengan masalah yang lain-lain berbeza, tiba-tiba kamu bagi jawapan yang satu, iaitu beristighfar. Maka Hasan Al-Basri pun membacakan ayat tadi, surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12,
12 yang menceritakan tentang kehebatan kita beristighfar ketika mana kita ditimpa musibah. Itu ceritanya. Kalau tuan-tuan puan kan, ahli usrah semua pernah pergi ke Mesir, tengok Sungai Nil. Sungai Nil tu sejarahnya hebat. Macam-macam sejarahnya. Sebelum sejak daripada kelahiran Nabi Musa AS telah dihanyutkan di atas Sungai Nil itu. Kemudianlah sampai ke zaman Sayyidina Umar, yang mana pernah berlaku Sungai Nil itu tiba-tiba menjadi kering, tidak mahu mengalirkan airnya kan. Jadi kenapa perkara ini boleh berlaku? Maka ketika itu Sayyidina Umar yang menjadi khalifah pemerintah Islam ketika itu, dia datang ke Sungai Nil dan mencampakkan surat, dan ketika itu dia diperintahkan kepada seluruh orang Mesir. Jawapan dia apa? Ketika itu khalifah ketika itu Amr al-As, pada saya betul, Amr al-As yang ketika itu menjadi khalifah bertanya kepada Umar al-Khattab, katanya, apakah yang perlu kami lakukan? Kami ni orang-orang Mesir, apa kami perlu lakukan? Maka Sayyidina Umar kata apa? Selain daripada solat hajat, kamu hendaklah melakukan istighfar. Istighfar je. Kuatnya istighfar tu. Kuat sangat istighfar tu. Jadi kuasa istighfar itu memang sangat hebat lah kan. Bila kita tengok, bila kita timpa sebarang masalah, jawapannya ialah dengan istighfar. Jadi sebab tu bila kita jumpa masalah-masalah pun, kita akan istighfar, astaghfirullahalazim. Itu amalan yang baik. Kadang-kadang kita ditimpa musibah ke apa, Masya Allah, ya Allah, betul ke kita aksiden? Sebenarnya bukan Masya Allah tu untuk kalau kita jumpa orang yang hebat-hebat, untuk perkara yang baik-baik, Masya Allah. Masya Allah. Contoh macam itulah hari tu bila kita tengok news tentang banjir yang sangat dahsyat ni, kita tengok dengan seseorang, terdengar pula subhanallah banjir kan. Tapi dia belum tahu dia belum tahu. Jadi sekarangnya kalau kita tengok benda yang dahsyat yang tidak diingini, yang kita tak nak, sebenarnya ucapan yang sebetulnya adalah Astaghfirullahalazim. Ya, betul. Istighfar, kita kena istighfar. Kenapa dahsyat sungguh istighfar ni Ustaz ya? Itulah sejarah ulama, membuktikan. Al-Quran pun membuktikan, hadis Nabi membuktikan. Sampai Nabi sendiri pun beristighfar dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam kita tengok dalam kitab Riyadhus Salihin pun ada mencatatkan bahawa Nabi beristighfar satu hari 70 kali. Tolak time tidur 24 jam. Kalau tolak time tidur mungkin 4-5 jam. Maknanya Nabi itu sering beristighfar, bertaubat. Dan istighfar Nabi itu adalah istighfar yang sebenar. Kita punya istighfar kadang-kadang astagfirullahalazim. Istighfar kita kadang-kadang perlu diistighfarkan balik. Istighfar kita perlu diistighfarkan. Jadi kadang sebab sebut pun tak betul. Minta maaf balik pada saya, boleh tak? Lepas tu kata okay, sorry. Jadi dia punya perkataan sorry tu kadang-kadang lebih menyakitkan hati. Betul. Lebih baik dia diam daripada cakap sorry. Macam budak-budak kecil kan, dia cakap say sorry. Macam apa jawab? Okay, sorry kan. Jadi maknanya itu dah tak sorry lagi dah, cuma permain-mainkan sorry tu. Jadi sama dengan istighfar. Kadang-kadang kita beristighfar dalam keadaan kita melatah astagfirullahalazim kat dalam toilet pula. Jadi macam mana? Adakah istighfar tu datang daripada hati? Tu. Okay, Yati, silakan. Ada juga solat ni Ustaz. Kalau kita solat pun, lepas tu pun kita beristighfar juga. Sebab kadang-kadang kita takut dalam solat kita tu, dalam kita nak berabdikan diri kita pada Allah SWT, kita melakukan sesuatu yang di luar jangkaan kita. Kadang kita berfikir sesuatu pun istighfar juga. Tak sedar dalam solat itu. Terus je lepas solat istighfar. Itulah Abdullah bin Abbas kata, seseorang yang solat itu, kalau dia solat dan mendekatkan dirinya dengan Allah, maka solat dia akan diterima Allah. Tapi seandainya dia solat tapi dia buat solat tu main-main, maka dia bukan makin dekat pada Allah, maka dia makin jauh pada Allah. Jadi kadang-kadang bila buat bila kita solat pun tak semestinya dapat pahala, silap-silap dapat dosa pula. Bila mana solat kita tu tidak disandarkan ke atas kekhusyukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita dah baca kan, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Jadi orang-orang yang solat, memang mereka solat, tapi mereka dimasukkan, dihumbankan ke dalam neraka wil. Sebab apa? Sebab mereka solat dalam keadaan sahun, iaitu leka. Jadi nak istighfar, nak solat, pastikan kita datang daripada hati, sebutan yang betul, makhraj yang betul, dihadirkan dengan hati kita, barulah istighfar tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada
Tapi nak tahu juga Ustaz, bila kata istighfar tu macam mana? Tadi Ustaz kata dengan makhraj yang betul. Kalau bila kita sekali one shot, istighfar yang betul tu Ustaz. Okey. Istighfar yang betul tu selain daripada makhraj dan juga sebutan yang betul, mestilah datang daripada hati. Jadi kalau nak istighfar tu biarlah dalam keadaan hati yang tenang, dan sebutannya biarlah astaghfirullahalazim. Betul lah sebutan. Sebut jangan kalau cerita Indonesia pula astaga. Itu pun bukanlah suatu perkara yang baik. Jadi sebutlah dengan sebutan yang betul, datang daripada hati kita. InsyaAllah Allah akan dengar kita punya permohonan kemaafan itu. Ya, daripada biar berubah di Facebook dia kata terang secara ringkas lah ya untuk amalan seharian kita agar iman kita terus naik dan turun. Untuk Ustaz terangkan secara ringkas ya, bagaimana kita nak kawal iman kita agar taklah maknanya terus naik, tak adalah nak turun-turun. Mana istiqamah dalam kita nak menaikkan keimanan kita. Dan juga daripada Irmawati Osman dia kata Assalamualaikum pada Ustaz dan juga rakan Nusrah, sahabat-sahabat kita. Kata biasanya bila kita berubah ni dalam masa yang sama cuba nak tinggalkan perkara-perkara yang tak baik. Itu biasanya begitulah Ustaz ya. Dan bila kita lakukan solat taubat, kita selalu terfikir pasal dosa. Apa perlu kita buat ya? Masa terfikir tentang dosa, nak lupakan dosa-dosa tu, atau kita perlu fikir dosa tu kita tak lagi lakukan perbuatan yang sama lagi. Adakah itu juga dikira sebagai taubat sebenarnya doktor? Okey. Doktor pula kan. Mudah-mudahan. Amin. Tak tahulah doktor apa, doktor haiwan ke apa ke. Okey, terima kasih pada yang bertanya dan rakan-rakan usrah kita yang di luar sana tu. Masya Allah, soalan-soalan hebat. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ni menjadi satu titik permulaan yang baik untuk kita semua. Okey, soalan yang pertama tadi tu yang mana tadi? Soalan bagaimana nak kita dah naik iman kita tapi nak kekal ke situ ataupun nak berterusan. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi kan. Jadi bila kita nak kekalkan momentum iman kita ni, and kita mestilah selalu, yang pertama pada pandangan saya lah, dan saya rasa memang saya pun berdasarkan hadis-hadis yang banyak menyatakan bahawa perkara pertama paling pokok ialah solat kita. Solat tu. Jadi kalau nak jadi baik macam mana pun mesti solat. Sebab Nabi pun kata as-salatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat tu dia tiang agama. Tiang agama. Kalau bangunan tak ada tiang, tak jadi apa jadi solat tu dia tiang agama. Siapa yang membangunkan solat, maka dia membangunkan agamanya. Tapi siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Jadi kita tak perlu untuk pergi runtuhkan masjid, tak perlu pergi runtuhkan pondok dan madrasah, tak perlu untuk pergi bom Kaabah. Memadai dengan meninggalkan solat kita sudah cukup untuk membuatkan agama kita telah pun runtuh. Maknanya nak runtuhkan agama senang je. Macam mana nak buat? Kita tinggalkan solat, selesai masalah. Itu dia, kita menerima seorang lagi rakan usrah kita baru hadir. Alhamdulillah, kita tunggu dia bernafas dulu ya. InsyaAllah kejap lagi kita nak taruh sedikit bersama dengan rakan kita ini. Dan juga mungkin kalau ada nak tambah ya. Apa yang Ustaz cakap tu memang sangat-sangatlah betul ya tentang solat. Tetapi kita sebagai panggil kita semua ni golongan marhain lah, golongan biasa-biasa yang mencari iman, mencari kasih sayang Allah. Rasa yang paling penting juga selepas solat itu adalah untuk mencari sahabat yang baik-baik, yang akan beri kita inspirasi untuk hadir ke majlis ilmu, nak dengar IKIM FM contohnya ya. Terima kasih. Nak dengar Usrah Nurani. Ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian nak pergi ke tempat-tempat yang baik-baik ya. Ada seminar-seminar mungkin, daripada sekadar mengajak ke tempat yang orang kata sekadar bersukaria, kopi-kopi semata-mata. Rasa mencari sahabat ke arah yang menghala ke arah kebaikan itu juga sangat-sangat penting. Betul. Okay, kita jawab soalan yang kedua tadi. Apa tadi soalan kedua? Berkenaan dengan taubat, tapi masih dah kita fikir-fikir tentang dosa-dosa yang lalu. Okey, cerita pasal taubat ni ada beberapa garis panduan yang telah ditetapkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam 10 ciri-ciri sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji. Yang pertama digariskan oleh Imam Al-Ghazali ialah tentang taubat. Saya ingat lagi satu tazkirah yang lalu ketika saya berforum dengan Ustaz Zuramli. Dia menyatakan bahawa sebenarnya taubat itu adalah foundation.
Jadi kalau kita cakap tadi solat tadi itu adalah tiang agama, taubat itu adalah foundation, ada tapak asas binaan. Jadi antara beberapa ciri-ciri taubat itu, yang pertama mestilah dia segera meninggalkan kesilapan tersebut. Kalau dia dah buat amalan tersebut, dia mesti cepat-cepat stop. Minum arak cepat stop. Tak boleh kata ni botol terakhir. Minggu ni last kan? Next week dah tak boleh macam tu. Itu bukan taubat sebenarnya. Itu taubat. Okay? Yang pertama meninggalkan kesilapan tersebut. Yang kedua, mestilah berazam untuk meninggalkan terus kesilapan tersebut pada masa akan datang. Dia ada azam. Bukannya dia kata tengoklah macam mana, tahun depan kalau ada tak tahulah macam mana. Kan? Tak boleh. See how it goes lah. Itu ya Allah. You can escaping Anggres macam tu. Betul-betul. Sangat betul apa yang Kak cakap tadi tu. Yang seterusnya ialah disertakan dengan rasa kesal atas kesilapan tersebut. Dia tak boleh rasa macam tak apalah, dah tak nak buat lagi. Tapi dia tak kesal, tak boleh juga. Dia mesti ada rasa macam, kalaulah boleh diputarkan balik jam itu, maka aku nak kembali balik pada zaman lepas, aku tak nak buat benda tu. Macam tu barulah jadi taubat tu. Yang keempat, dia mesti taubat betul-betul kerana Allah. Kadang-kadang boleh juga ada orang yang bertaubat mula-mula sebab dia nak kahwin kan, nak ambil hati mak mentua dia, bakal mak mentua dia dan sebagainya. Ada orang bertaubat sebab tertentu dan sebagainya. Tapi tak apalah, yang akhir sekali taubat yang sempurna ialah mestilah taubat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir Yati, tentang taubat ni kan, ada benda yang kita terlupa. Kalau kita buat dosa sesama manusia, selain daripada 4 perkara yang telah saya sebutkan tadi, mesti juga orang itu minta maaf balik pada orang yang telah dia buat dosa tu. Jadi contoh katakanlah saya buat termengumpat, contohlah termengumpat ke terkutuk ke secara sengaja ataupun tidak, maka orang yang telah kita umpatkan itu, kita kena minta maaf dengan dia. Contoh ataupun kita terambil barang dia, kita kena pulangkan balik. Sebab itulah Profesor Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa dosa dengan sesama manusia ni lebih perlu untuk diselesaikan segera berbanding dosa dengan Allah Subhanahu Taala. Contoh kita hutang dengan orang, haji pun hutang juga kalau tak buat. Dalam masa ni kita ada hutang dengan orang lain, so kena selesaikan hutang yang tertunggak tu dengan manusia lain, barulah kita buat haji kita. Tunaikan haji. Begitu. Itu sedikit pandangan. Dan kita nak kenalkan ni rakan usaha kita seorang lagi. Apa orang yang comel sangat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara macam kenal je. Macam comel juga. Alhamdulillah. Okay, saya Heliza Helmi. Alhamdulillah. Minta maaf lambat sikit. Biasalah kan kita nak bagi can kepada ustaz untuk bermulakan banyak sikit. Terima kasih bagi can pada saya. Sebab kalau saya insya-Allah pukul 3 pagi baru habis. Allah. Topik kita apa ustaz? Hari ini kita nak ceritakan tentang naik turun kehidupan. Kadang-kadang up, kadang-kadang down. Itulah saya teringat jugalah macam sahabat saya kan. Sebelum tu saya teringat satu hadis ni, Nabi kata ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Allah, dia hafal tu. Masya-Allah. Allah akbar, sikit ustaz. So dunia tu diciptakan untuk kamu dan kamu diciptakan untuk akhirat. Dan ada kata Nabi, sebab bila kita tengok sekarang ni masya-Allah ya, ramai sangat pun dah berhijrah ke arah kebaikan, syukur. So kata Nabi di situ, Nabi kata al-muhajiru man hajara man mana Allahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang. Jadi saya ada seorang sahabat ni, masya-Allah, dia benarkan untuk saya berkongsi lah cerita ni, merupakan satu inspirasi. Dulu dia kata dia seorang yang memang Islam tetapi dia tidak percaya pada agama. Bila bulan puasa dia ajak orang lain pula bersama-sama untuk berbuka puasa yang belum lagi buka puasa ketika itu kan. Jadi bila kali pertama saya jumpa, kita bercakap, kita biarkan untuk dia bercerita, dan waktu itu bergenar air matanya bila dia berceritakan dalam kehidupan dia. Kali kedua saya berjumpa dengan dia, dia dah bawa majalah At-Taqwa. Dia kata, Heliza dah baca ke? Dia kata, belum lagi. Dia kata, masya-Allah, dah dekat dah ni ke arah untuk dia pergi berhijrah. Dan ketika itu dia kata, suatu hari ketiga ke saya jumpa dia, dia kata, kalau saya nak berhijrah, saya bukan nak berhijrah dengan berpakaian semata-mata, namun saya nak berhijrah dengan hati, dengan percakapan, dengan pandangan, dengan segala-gala benda. Once dia ada niat itu, kali keempat saya berjumpa dengan dia, petang tu dia tangkap gambar, dia suruh saya tengok di Facebook. Masya-Allah. Ketika itu terus bertutup labuh ya tudungnya, dan apa Allah kurniakan
kurniakan, Allah bagi hadiah kepada dia yang tidak pernah dia fikirkan. Satu keluarga Allah bagi satu rezeki yang tidak disangka-sangka, insya-Allah akan pergi menunaikan umrah pada bulan 1 ini. Hadiah yang tidak pernah mereka fikirkan. Betapa dia kata, betul lah kata Allah, ifazillah yafazka. Bila kita jaga agama Allah, Allah bagi kita yang perkara yang tidak disangka-sangka. Dan sekaligus dia telah rasa, ya Allah, Allah sangat dekat, betapa ruginya dia sebelum ini. So itu kita kena muhasabah. Dan ada seorang sahabat Nabi tu berjumpa dengan Nabi, dia kata Al-Maklulah jemput penyanyi, dia bentuk lagu sikit boleh Ustaz? Dia kata begini, Rasulullah, kami melihat orang kaya, duit melimpah ruah, tapi mereka makin kaya, makin sombong dan banyak buat maksiat. Macam tu lebih kurang kan. Lepas tu Nabi jawab macam tu. Tiba-tiba last tu dia tak ada melodi pula ya. Kejut saya. Lepas tu sahabat Nabi ni kata, kami ni ikut apa yang Nabi suruh, tapi kami ni macam biasa je. Kami ikut suruhan Allah pun kami macam biasa, tak kaya macam diorang. Diorang buat maksiat makin kaya. Lalu Nabi berkata kepada sahabat dia, dia kata macam ni, wahai saudara, jika kamu melihat orang kaya makin kaya, makin maksiat, ketahuilah Allah membencinya. Dia kata, Nabi kata macam tu, Allah tak bagi dia rasa sakit, Allah tak bagi dia bankrupt. So nak beritahu apa kepada kita, kerana kita kena audit diri kita ni. Bila kita Allah bagi kesenangan, kita ni berbalik kepada Allah, makin kita baik ataupun sebaliknya. Allah rasanya bagi keberkatan ataupun kemurkaan, yang macam Ustaz sebut tadi, saya dengar dalam kereta istidraj dan sebagainya tu kan. So di situlah nak tengok macam naik turunnya iman kita. Sebab iman kita memanglah ada naik turun, tapi kita kena cepat-cepat istighfar macam Ustaz sebut tadi. Dan sebenarnya Ustaz, bila tak kira naklah rakan-rakan kita ni pun naik turun dengan Hairizan nyanyi naik, bila dia cakap biasa turun, tak naklah kan. Kita nak teruskan naik dan turun dalam kehidupan kita, dalam keimanan kita. Kita nak turunkan kejahilan kita, insya-Allah. Kita akan sambung lagi selepas ini. Untuk Usra Nurani kita akan berhenti rehat, memberi laluan kepada Bulletin IKIM FM edisi 6 petang. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Usra Nurani di IKIM FM. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Sukafahaman Islam Malaysia IKIM FM. Usra Nurani kembali saat ini untuk temankan anda sambil-sambil memandu, sambil-sambil melakukan tugasan di rumah, insya-Allah bersama kita berkongsi ilmu bersama Usra Nurani, yang mana pada minggu ini kita bersama yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Halim Hafiz. Ustaz ya, mungkin kita nak teruskan lagi Ustaz, kita punya usrah petang ini berkenaan dengan naik turun kehidupan. Kita nak naikkan keimanan kita, kita nak turunkan kejahilan kita dalam kita menjalani kehidupan ini, insya-Allah. Ustaz, mungkin sebagai sambungan daripada Ustaz sendiri, silakan Ustaz. Terima kasih DJ Yati. Sidang ahli-ahli usrah yang bersama dengan kita dalam konti hari ini, dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan ini dapat memberikan 1001 makna buat diri kita semua. Tajuk hari ini memang bagus sangat, tentang turun dan naik kehidupan. Jadi saya teringat satu kisah yang diceritakan tentang Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Satu hari Sayyidina Ali termenung keresahan, kebingungan, rasa tampak di wajahnya sedang memikirkan sesuatu yang sangat merisaukan hatinya. Maka sahabat-sahabat yang lain pun bertanya pada Sayyidina Ali, wahai Ali, kongsikan masalah kau, nampak muka kau macam ada masalah. Kalau boleh ceritakan sama dengan kita semua, mudah-mudahan kita dapat sama-sama bantu apa masalah kau. Masalah aku ni tidak dapat diselesaikan oleh sesiapa pun, katanya. Dia kata apa? Aku sebenarnya, aku lihat kehidupan aku 7-8 hari yang kebelakangan ini sangat mudah. Allah mudahkan urusan. Tidak ada ujian langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita semua tahu betapa setiap ujian itu akan memberikan peluang pada kita untuk menambahkan keimanan kita. Setiap ujian yang datang itu akan memberikan pahala buat kita. Sedangkan aku tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ini bermakna aku ini sudah tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sampai begitu sekali. Ya, dekat kan Hadiza ya, Yati kan. Jadi macam mana apa yang terkeluar daripada hati itu, sahabat-sahabat yang dengar tu pun rasa macam
selama ni kalau kita berdoa, ya Allah mudahkanlah urusan kita, ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah apa yang kami nak, mudahkanlah urusan. Lepas tu kita cerita kat kawan, alhamdulillah berkat, bila aku buat benda ni senang, alhamdulillah senang sangat. So Allah mudahkanlah urusan. Tapi rupa-rupanya bagi Saidina Ali, kalau dia tidak diuji begitu, rupa-rupanya Allah lupa pada dia. Allah kedai jauhnya kita. Bila kita dengar macam ni, macam tu ke? Siapa kita sebenarnya? Siapa kita di sisi Allah? Macam mana Saidina Ali tu, macam tu sekali pemikiran dia, menyatakan bahawa kalau dia tidak diuji, maknanya something wrong. Mungkin Allah tak sayang pada dia. Itulah. Sama jugalah macam dalam kes ketika saya berada di Bumi Gaza pun, apabila kita berjumpa dengan kanak-kanak kecil, ibu kanak-kanak kecil, kita cakap, Masya Allah, kesian pada kamu diuji seperti ini, kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan, tak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada rumah. Apa kata mereka? Jangan kasihankan kami. Kami terkejut, jangan kasihan. Dia kata, jangan kasihankan kami. Mereka menyebut tentang surah yang Ustaz sebut tadi. Diorang kata, tidakkah kamu ingat Allah sendiri sebut dalam surah Al-Mulk ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapa hamba yang paling baik amalan. Jadi apabila Allah menguji kepada kami ni, untuk Allah bagi tahu kami, prepare, siap-siap. Hari akhirat itu adalah benar. Kita perlu buat persediaan sekarang. Sebab yang tadi saya kata, dunia khuliqat lakum antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ni kita ni Allah cipta untuk kita supaya kita berlumba-lumba untuk mempersiapkan diri kita mendapat sebanyak mana pencen kubur yang kita boleh bawa. InsyaAllah inilah antara yang kita buat kat dunia ni. Kita nak persembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok kat Gaza tu, memang Masya Allah, mereka berebut-rebut untuk mati syahid. Dan antara yang diorang nak tambahkan iman diorang yang kami nampak adalah mereka betul-betul timba ilmu tanpa orang kata kalau esok kiamat, hari ni tetap lagi tanam benih lah kita nampak kan. Masya Allah, tabarakallah. Itu perbezaan iman orang-orang di sana ya, dan orang-orang di sini, yang mana kalau dapat ujian sikit mengeluh, menyalahkan Allah, menyoal Allah. Kenapa ya Allah, pasal apa buat aku macam ni ya Allah, Engkau selalu susahkan aku ya Allah, aku ni tak mampu ya. Jadi mendengar kisah yang Eliza share tu sangat-sangatlah menginsafkan. Sepatutnya kita kalau dapat ujian sikit saja, bersyukurlah kerana Allah itu rupa-rupanya masih sayang, masih ingat dekat kita. Itulah kadang-kadang kita bila melihat tentang suatu perkara tu, kita mungkin diuji dan sebagainya, tapi kita lupa banyak lagi nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita tengok, kita kehilangan ni, kita ditarik nikmat ni, tapi kita masih lagi diberikan kurniaan kesihatan, mungkin kita masih lagi ada mata, telinga, masih lagi ada keimanan pada Allah SWT. Itu semua kita tak ingat. Betul. Kita cuma duk fikir perkara-perkara yang Allah Ta'ala tarik balik kepada kita. Betul. Kat pun ingat apa yang sifu kita semualah ya, Profesor Dr. Muhayya ajar. Dia kata kalau Allah itu uji kita, jangan kita ungkitkan yang satu itu, sedangkan kita masih ada kebahagiaan, keuangan kita masih stabil ya, kesihatan kita masih okey. Jadi apalah sangat satu perkara tadi yang Allah uji. Mungkin kereta kita rosak, tapi adakah kereta yang rosak tadi itu akan mengambil kebahagiaan kita semua kan? Kebahagiaan itu akan diambil kalau kita sendiri yang ranakkan kebahagiaan itu. Saya suka bila Ustaz cerita pasal Saidina Ali sebentar tadi kan, sebab ada seorang kawan saya ni, dia adalah merupakan trainer. So apabila orang yang pergi gym ni, dia akan rasa macam masa dia pecah, akan rasa sakit. Tapi sakit tu adalah satu nikmat yang sedap, macam best kesakitan ini. Cuba dia kata aplikasikan dalam kehidupan kita. Kesakitan itu adalah satu nikmat best. Kita akan tercari-cari, mana hujan tak turun lagi, mana. Kita sendiri dapat rasa bila Allah lama tak uji kita, kita semayang pun macam sambil lewa semayang. Tapi once Allah uji kepada kita, ya Allah, waktu tu baru Allah Akbar ke baru Bismillahirrahmanirrahim, dah menangis dah. Dah sayu, dah rasa ya Allah beginilah begitu, semua kita mengadu kepada Allah. Sebab itu kenapa Allah turunkan ujian kepada kita, untuk naikkan darjat, untuk hapuskan dosa, untuk bagi kita pahala. Sebab syurga itu memang bukannya murah untuk kita masuk, perlu melalui tes-tes dia. Barulah kata no pain no gain. Yes. Weight gain. Tafsiran tu menarik dan Rabiatul Ismi di Facebook kata bila susah baru teringat dan mohon pertolongan Allah. Tapi bila
bila waktu gembira kita lupa nak bersyukur. Surah Al-Baqarah dan ayat 214 memang tepat. Surah Nuh ayat 10 pun memang bagus untuk diri yang selalu kufur nikmat untuk bertaubat kepada Allah. Okey, jadi kita punya perbincangan hari ni sebenarnya tentang turun naik kehidupan. Kita tak nak cerita pasal turun je. Kita nak cerita juga pasal naik. Bila naik macam mana? Kadang-kadang bila kita turun tu, bila kita down, lemah, diuji dan sebagainya, kita akan sabar. Tapi sebenarnya ada satu perkara yang patut kita ingat balik. Kalau kita dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak ada masalah, ketika itu kena wujudkan perasaan syukur. Jadi Imam Ghazali kata, dia kata perasaan syukur itu lebih besar keutamaannya berbanding sabar. Kerana orang yang bersabar itu apabila diuji dia harus bersabar. Tapi orang yang bersyukur dia diuji dia tak sedar. Maka ketika itu hilang rasa syukur. Apa jadi? Dia terus jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis qudsi yang disebutkan bahawa Allah telah berfirman melalui hadis qudsi yang bunyinya, aku kasih kepada 3 golongan dan kasihku kepada 3 golongan yang lebih lagi. Yang pertama, aku kasih orang yang pemurah. Dan kalau orang yang fakir tapi pemurah, aku lebih kasih kepada dia. Okey, yang pertama tadi orang yang pemurah. Kalau dia fakir, orang miskin, lagi Allah sayang. Aku juga kasih pada orang yang tawaduk. Dan kalau orang tu orang kaya yang tawaduk, aku lagi suka kat dia. Yang ketiganya ialah aku suka pada orang yang bertaubat. Dan kasih aku kepada orang yang muda-muda lagi dah rajin bertaubat, orang itu lebih aku sayangi. Kalau yang tua-tua tu taubat bukan Allah tak sayang, tapi kalau orang muda-muda lagi dah taubat kan, macam ahli usrah kita ni nampak baik-baik semua sekali, alhamdulillah. Yang muda-muda belaka semua anak 80-an, termasuklah saya. Jadi ini semua adalah mudah-mudahan Allah golongan kita golongan muda yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala juga murka pada 3 golongan, dan lebih murka lagi pada 3 golongan tertentu ni. Iaitu yang pertama, Allah murka pada orang yang kedekut. Apatah lagi orang yang kaya tapi kedekut. Dah lah dia kaya tapi kedekut lagi. Lagilah Allah tak suka. Yang kedua, orang yang aku murka pada orang yang sombong, dan murkaku lebih kepada orang yang miskin tapi sombong. Patutnya orang miskin tak boleh sombong, tapi bila orang miskin dia sombong, maknanya lebih-lebih Allah murka pada orang tersebut. Dan aku murka pada orang yang fasik, na'udzubillah, dan murkaku lebih banyak lagi kepada orang tua yang fasik. Inilah Piramli kata, tua kutuk tak sedar diri. Inilah contoh manusia yang bila tua tu patutnya fitrahnya kembali pada Allah, rajin beribadah, bertaubat, tapi masih lagi pergi dangdut dan sebagainya. Murka Allah itu lebih banyak pada golongan begini. Jadi dalam keadaan senang, Allah pun suka pada kita. Kita nak macam tu, kita syukur. Dan keadaan susah pun, kita pun tetap bersabar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis lagi, ajaban lil mukmin, orang mukmin ni hebat. Nabi sebut kan, apabila diuji dengan kesusahan, maka dia akan bersabar, dapat pahala. Apabila diuji dengan kesenangan, dia bersyukur pun dapat pahala. In any way, dia tetap mendapat pahala. Yang itu yang kita nak. Senang kat dunia, senang kat akhirat. Kesusahan membuatkan kita tambah iman. Kesenangan pun menyebabkan kita bersyukur dan bertambah iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Ustaz cakap macam tu kan, saya teringat sahabat-sahabat saya ada juga yang dikata mereka ni orang-orang yang golongan tidak mampu untuk memberi derma ataupun bantuan, tapi cukup kreatif dan cukup hebat sekali. Apabila saya melihat mereka ini yang sebagai seorang student nak membantu dengan wang tidak mampu. Jadi apa yang mereka fikirkan, mereka bersama-sama pergi ke RNR, pergi ke masjid, pergi ke surau, mengambil telekung-telekung yang mungkin dah kotor, diorang bawa balik dan mereka cuci dan letak balik di RNR. Itu antara cara yang mudah sebenarnya kita boleh fikir untuk kita tingkatkan keimanan kita, untuk kita boleh lakukan sesuatu yang boleh kita tambah pahala kita, pencen kubur kita, yang kita pun tak tersedar. Kita ingat ke duit sahaja boleh menyumbang dapat pahala. Rupa-rupanya ada perkara macam itu. Yang pertama. Kedua pula, saya belajar sesuatu apabila bulan Ramadan baru-baru ini. Sahabat saya ni, dia pergi berjalan di bazar Ramadan nak beli makanan. Dia nampak seorang pakcik buta sedang nak mengutip, orang kata derma, bukan untuk dirinya tetapi untuk anak yatim. Dan ketika itu apabila sahabat saya meletakkan duit di dalam balang, dan pakcik tu berkata, Masya Allah, terima kasih anakku, terima kasih. Pakcik tak tahulah nak bagi sedekah tu pada kamu, tapi tak apalah, pakcik sedekahkan 3 kul kepada kamu. On the spot, pakcik yang buta itu sedekahkan 3 kul kepada rakan saya. Dan sahabat saya sebut, saya hanya derma RM1 sahaja, tapi dia punya penghargaan seolah-olah kita bagi beratus ringgit,
duit beribu ringgit. Dan pakcik itu kutip derma bukan untuk diri dia, tetapi untuk anak yatim. Kita lihat betapa hebatnya kalau kita nak cari redha Allah, akan mencari juga walaupun susah. Waktu dah jenam dulu kan, saya teringat lagi antara satu kata-kata yang saya pegang sampai sekarang. Orang kata terima apa Allah, prinsip apa benda yang waktu kecil-kecil dulu kan. Jika kita nak mencapai satu kecemerlangan ataupun kejayaan, kita mesti mencari peluang dalam setiap kerumitan, bukan mencari kerumitan dalam setiap peluang. Maknanya inilah contoh-contohnya rumit, tapi diorang cari peluang itu untuk lakukan kebaikan. Tetap berapat juga Tetap dapat juga. So tak ada alasan untuk tidak membantu. Tersentuh saya dengan cerita pasal sahabat Eliza yang tak mampu untuk menderma menggunakan wang ringgit, tapi menggunakan tenaga dia. Kutip semua kain telekong yang mungkin dah kotor, balik dan cuci. Dan mungkin Kak rasa kita dekat luar sana juga pendengar-pendengar, kalau ada antara kita yang masih students ya, tak mampu nak ada wang ringgit, maybe boleh cuba cara macam ni. Kak pun rasa satu cara yang sangat murni lah ya, untuk orang kata brushkan iman kita, polish dia balik. Satu cara lagi mungkin kita boleh buat, saya tak tahu, belum try, tapi saya macam nak buat kat, mungkin kita boleh ajak ramai-ramai orang. Contoh kita pergi ke pavilion, lepas tu kita belilah tudung-tudung yang mungkin harga biasa-biasa, kita jumpa orang, kita bagi untuk ajak orang pakai hijab. Sebenarnya kita bagi, tak payahlah kata saya sedekahkan untuk kamu ni, jangan, kita bagi je, kita terjalan. So mungkin dia tengok ada hadiah, mana tahu dengan cara begini sebenarnya memang dia pun terdetik nak pakai tudung, dapat ada terus on the spot pakai tudung. Hidayah ya, betul. At least kita ada usaha. Okay, bila nak nanti boleh telefon kat Kak. Nombor sudah ada. Jangan lupa bagi kopiah sekali untuk orang lelaki ya. Okey, jadi kita pun dah rasanya dah hampir ke penghujung usrah kita. Alhamdulillah banyak perkongsian yang telah kita dengar bersama, dan yang cakap tu tak untung, yang dengar pun tak untung, yang mengamalkan tu itulah orang yang paling beruntung. Dan berada di bukit beruntung mereka. Ya. Sempat lagi Eliza memang begini. Daripada dulu sampai sekarang ya, berubah. Okey, jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak pengajaran. Okey, apa yang disampaikan tadi mungkin ada soalan-soalan kita tak pernah jawab melalui Facebook dan sebagainya. Namun begitu, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat meresap masuk dalam jiwa kita. Kalau kita rasa senang, kita bersyukur. Dalam keadaan kita rasa kita diuji, kita bersabar. Dalam apa-apa situasi pun iman kita tetap tak up and down, always up aja. Itu yang kita harapkan. Jadi mungkin saya nak serahkan pada masing-masing untuk mungkin nak buat sedikit kesimpulan. Silakan. Wah, Masya Allah, tak berapa banyak lah Ustaz ya, tapi rasanya cukuplah untuk sampaikan bahawa setiap manusia ini sebenarnya dilahirkan untuk diuji. Sebab apa? Sebab kita nak ke dunia kita yang abadi, ke syurga insya-Allah. Jadi kalau daripada sekarang kita diuji, pandai-pandailah kita ucapkan syukur selain daripada redha. Syukur sebab apa? Sebab bukan Allah nak susahkan kita, tapi Allah nak angkat darjat kita ke tahap yang lebih tinggi daripada apa yang kita ada sekarang. Itu satu. Kemudian syukur sebab Allah tu masih melihat kita nak bagi. Oh, Katrina hari ni aku tengok dia senang sangat, bagi dia susah tengok macam mana, sebagai contoh. Sebab Allah sayang, Allah rindu, dan Allah itu sentiasa rindukan rintihan kita. Itulah yang Kat nak kongsikan pada semua, dan sebagai ingatan pada Kat sendiri, ambil tempat ustaz pula. Subhanallah. Betul, sangat bagus. Ya ke? Alhamdulillah. Medan dakwah bukan eksklusif untuk ustaz. Betul. Islam itu milik semua. Ya, betul. InsyaAllah hebat. Ya, jadi Eliza mungkin nak sharing sikit. InsyaAllah. Eliza mesti nak nyanyi. Kalau rumah kita gelap, kita boleh buka lampu. Kalau jalan raya kita gelap, kita boleh buka lampu kereta. Kalau blackout, kita boleh ambil torchlight ataupun ambil lilin untuk menerangi kehidupan kita. Namun kalau hati kita gelap, kita nak ambil apa untuk terangkan hati kita? Kalau bukan kerana Allah yang terangkan hati kita, akan teruslah gelap hati kita ini. Na'udzubillahi min zalik. Jadi mari kita sama-sama dekatkan diri kita dengan Allah. Ilmu, kata ulama, man arada dunia fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kalau kita nak dunia, kena ada ilmu. Nak akhirat, kena ada ilmu. Nak kedua-duanya, kena ada ilmu. Jangan tinggal Al-Quran, audit diri kita. Kalau hari ini kita tengok hari ini kita buat perkara yang
Allah suka atau Allah murka, dosa ataupun pahala, nak ambil penghargaan Allah orang ataupun kita nak cari redha Allah, kita audit diri kita. Dan insya-Allah hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni akan sentiasa terang dengan kasih sayang dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bisawab. Itu tak sempat nak menyanyi pula. Bolehlah satu rangkap sikit boleh ke? Mungkin ada. Saya suka lagu Latasan. Cuba sikit. Masya Allah. Lagu tu insya Allah kita para pendengar bolehlah stay jangan keluar lagi insya Allah. Pukul 8 nanti baru kita habis. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan Rabbuna ma'ana, la tahzan Rabbuna ma'ana, la tahzan Rabbuna ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Mungkin ada yang tengah sedih sekarang, ketahuilah Allah dah pujuk kita dalam surah At-Taubah ayat ke-40. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah sentiasa bersama kita. InsyaAllah. Itulah dia semangat Yati mungkin nak ada. Hujung sedikit lah ya. Ada 4 faktor bercahaya hati. Satu, perut yang lapar kerana berhati-hati. Kedua, bersahabat dengan orang yang baik. Ketiga, mengingati dan menyesali dosa lampau. Serta keempat, tinggi angan. Ini adalah titipan daripada Imam An-Nawawi untuk kita ambil bekalan, dan mungkin juga di hujung ni Ustaz, kesimpulan daripada Ustaz sendiri. Terima kasih kepada semua ahli musyrah yang sudah mendengar dan juga yang di luar sana. Suka saya untuk kembali kepada kisah yang berlaku ke atas Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ini merupakan seorang Nabi yang sangat kaya. Ada harta yang banyak, ada haiwan-haiwan yang banyak terangkan dia, ada tumbuh-tumbuh harta, banyaklah harta. Dan Nabi Ayub terkenal dengan seorang yang berdakwah menggunakan harta. Dan jadi dia akan hadiahkan harta, hadiahkan kambing, seorang orang tumbuh kambing, kemudian kambing itu dibiak-biakkan, kemudian orang itu jadi kaya. Itu juga bagi tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman dan sebagainya. Sehinggalah satu hari Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kisahnya? Tiba-tiba Nabi Ayub seorang yang kaya raya, ada isteri yang cantik, ada anak yang ramai, dan di kehidupan yang begitu gembira sekali. Tiba-tiba datanglah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ujian tersebut? Ujian tersebut Allah Taala telah mematikan semua tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan-haiwan ternakan, menyebabkan Nabi Ayub AS telah jatuh miskin ketika itu. Jadi masa itu tuan-tuan dan puan sedang hari berada Allah sekalian. Ya, masa itu dalam keadaan Nabi Ayub tiba-tiba tengok harta semua hilang, kekayaan terus hilang. Apa yang Nabi Ayub kata? Bersabarlah kerana sekurang-kurangnya aku masih mempunyai isteri, aku masih mempunyai anak-anak yang boleh membantu kehidupanku. Tak lama lepas itu datang ujian kedua, yang mana syaitan telah turun ke muka bumi dan meletakkan racun ke atas makanan seluruh anak-anak Nabi Ayub, dan kesemua anak Nabi Ayub yang ramai itu telah mati dalam satu waktu yang sama. Ini bukan ujian yang sangat hebat. Dan isterinya Rahmah yang sangat setia pada menangis, abang, anak-anak kita telah meninggal dunia keseluruhannya. Kita dah tak kaya, kita tak ada harta, anak pun dah tak ada. Bagaimana kehidupan kita selepas ini? Tak lama lepas itu Nabi Ayub telah diuji sekali lagi dengan memberikan kesakitan yang begitu melampau, diberikan penyakit kulit yang menyebabkan Nabi Ayub diusir daripada kampungnya itu. Maka tinggallah dua orang sepasang suami isteri yang begitu bersabar dengan ujian ini. Mereka pun tinggal dengan usir pergi ke sebelah negeri lain yang tidak ada orang lain di situ. Tinggallah mereka berdua. Dan ketika itu Rahmah pun beritahu pada suaminya, abang, ujian yang diterima oleh kita sangat hebat, abang. Kita dah hilang harta benda, anak-anak kita semua dah mati, abang pula sakit. Abang doalah pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rawatan yang sebaik-baiknya pada abang. Nabi Ayub kata apa? Wahai isteriku Rahmah yang sangat kusayangi, berapa tahun kita telah diberikan kesenangan oleh Allah. Rahmah kata lebih kurang 80 tahun, bang. Kita hidup bahagia, kaya, banyak harta, banyak segala-galanya, wang dan sebagainya. Anak ramai, 80 tahun dah kasih, bang. Sekarang ni kita diuji dengan kesusahan tahun, kita diuji baru sekitar 8 tahun, bang. Wahai Rahmah isteriku, dengarlah baik-baik. Kita telah diberikan nikmat selama 80 tahun. Kemudian Allah Ta'ala cuba uji kita hanya 8 tahun. Adakah dengan hanya 8 tahun itu engkau telah merasakan bahawa berat siksaan ini? Ini semua adalah kurniaan daripada Allah. Senang kurniaan, susah juga adalah kurniaan. Maka aku minta padamu, wahai Rahmah, janganlah engkau mohon
supaya aku berdoa pada Allah Ta'ala ditarik balik kesusahan ini, sehingga rahmat pun merajuk dan akhirnya dia pun melarikan diri. Kemudian Allah Ta'ala telah memerintah dalam tempoh yang lama itu, kesakitan yang ditimpa oleh yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam, akhirnya datanglah malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk memintakan kakinya keluarlah air, dan air tersebut digunakan untuk membersihkan dan merawat kesakitannya Nabi Ayub yang telah pun yang sakit, tulang dah kering lah orang kata. Tiba-tiba akhirnya bangkit balik, diberikan kesihatan, dia pun cergas semula dan cari isterinya. Kemudian dia pun membina semula kehidupan baru dan dikurniakan anak yang ramai, dikurniakan rezeki yang banyak balik, dan kemudian dia dapat berdakwah kepada orang ramai dengan menggunakan harta yang ada itu. Dan yang paling istimewa, salah seorang daripada anak mereka telah diangkat oleh Nabi, iaitu Nabi Zulkifli alaihissalam. Jadi inilah contoh bagaimana Nabi Ayub alaihissalam itu telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula diuji dengan begitu banyak sekali harta-harta yang hebat, menjadi orang ternama, semua orang datang dekat dengan dia. Dan apabila dia sakit, diusir, maka Nabi Ayub kenal siapa sebenarnya orang yang beriman dan siapa yang sebenarnya orang yang ambil kesempatan. Dan dari situ juga kisah Nabi Ayub ini benar-benar menyentuh jiwa. Bila mana dia tinggal dengan isteri, dua orang hanya tinggal di sebuah kampung yang di pedalaman, tak ada siapa yang boleh membantu mereka. Ketika itu Nabi Ayub hanya berzikir dan tak mahu minta ampun tak mahu minta Allah Ta'ala cabut keseksaan tersebut kerana takwanya Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya setelah diuji dengan begitu hebat, Nabi Ayub telah kembali menjadi orang yang sihat dan diberikan semua harta yang banyak dan anak-anak yang sihat dan juga anak-anak yang soleh. Inilah ujian yang telah diberikan kepada Nabi Ayub AS, dan jadi pedoman buat kita semua. Kalaulah kita jatuh, kemudian kita bangkit balik sebagaimana apa yang berlaku ke atas Nabi Ayub AS. Jadi mudah-mudahan pengajaran ini berdasarkan daripada cerita turun naik kehidupan ini dapat kita ambil kesimpulan bahawa kita haruslah bersabar dalam keadaan kita disusahkan, dan kita perlulah banyak bersyukur dalam keadaan kita menerima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita kesukaran sertai kemudahan itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun dah sampai ke penghujung hari Jumaat, penghujung Usra Nurani juga. Mungkin saya minta ada sebaik Ustaz untuk minta doa kita pada petang ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkanlah segala kesilapan-kesilapan kami yang sengaja ataupun kami tidak sengaja, yang kami tahu ataupun tidak kami tahu, dan ampunkanlah dosa kedua ibu kami, guru kami, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah juga apalah kiranya Engkau dapat maafkan segala dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan juga mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami, Islam kami, Islam muslimin, dan iman kami, iman mukminin, dan solat kami, solat orang-orang yang khusyuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala doa-doa kami, jadikanlah doa kami doa yang dimakbulkan, jadikanlah dosa kami dosa yang telah diampunkan, jadikanlah taubat kami taubat yang diterima oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kami berzikir, jadikanlah zikir kami ikhlas dari hati kami. Ya Allah, seandainya kami berpuasa, jadikanlah puasa kami puasa orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu kematian itu benar, kami tahu kematian kehidupan selepas kematian itu benar, maka matikanlah kami dalam keadaan tenang. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan Engkau sekali-kali matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kematian itu satu kelihatan buat kami, satu kegembiraan buat kami. Masukkanlah kami ke dalam lubang kubur dengan layanan-layanan yang hebat daripada para malaikat-Mu. Jauhkan kami daripada haiwan berbisa, jauhkan kami daripada sebarang fitnah kubur. Ya Allah, jadikan teranglah kubur kami. Ya Allah, sesungguhnya itu adalah kediaman kami yang lebih lama daripada kami di dunia ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada kami untuk menjawab soalan muka dan nakir-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak dapat menjawab melainkan dengan izin-Mu. Ya Allah, sesungguhnya ketika itu Engkaulah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pembantu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ketika kami dibangkitkan di hari akhir nanti, di padang mahsyar nanti, lengkapkanlah kami dengan pakaian-Mu. Ya Allah, serta kenderaan yang mewah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami,
kurniakanlah segala kenikmatan itu di dalam ketika kami berada pada masyar. Jadilah kami ashabul yamin, dan janganlah jadikan kami di kalangan ashabul shimal. Jadikanlah kami orang yang menerima buku amalan di tangan kanan, bukan dari tangan kiri. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah proses penimbangan. Ya Allah, mudah-mudahan kami dapat masuk syurga tanpa dihisab. Ya Allah, kalau jika kami dihisab sekalipun, jadikanlah amalan kebaikan kami lebih berat berbanding amalan keburukan kami. Ya Allah, dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, dan lindungilah segala keaiban kami. Ya Allah, ya Allah, ketika kami meniti titian siratal mustaqim, titian sirat itu. Ya Allah, jadikanlah titian sirat itu mudah bagi kami untuk melintasinya. Ya Allah, jadikanlah yang mudah untuk kami melintasinya. Ya Allah, sediakan kami bangkutan yang laju. Ya Allah, untuk kami menyambangi titian sirat itu, dan janganlah Engkau membiarkan kami ke dalam api neraka ketika gagal untuk menyeberangi sunat titian itu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami yang terakhir. Ya Allah, kami mohon padamu agar kami dan juga orang-orang kami sayangi, ibu-bapa kami, guru-guru kami, anak-anak kami, keturunan kami, dan juga orang yang kami kasihi, masukkanlah kami ke dalam syurga Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga rahmat. Ya Allah, kami tahu amal yang kami terlalu sedikit, tidak mampu untuk dijadikan sebagai tiket untuk masuk ke dalam syurga Allah. Namun api yang kami sangat panas. Ya Allah, kami tidak sanggup untuk melalui. Ya Allah, dan sebab keberadaan yang kami bukan dalam gemetar. Ya Allah, kami tergemetar dan kami panik. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau masukkan kami ke dalam syurga, janganlah Engkau letakkan kami ke dalam neraka. Ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz untuk doa dan nampaknya Ustaz Rani juga sudah sampai ke penghujung. Kita tutup usaha kita dengan tasbih kafarah dan juga selawat asr. Satu majlis yang siap berselawat akan berlangsung pada 7 Disember 2013 Sabtu ini dari jam 5 petang hingga 11 malam di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Aktiviti solat maghrib berjemaah dan sesi tausiah daripada penceramah-penceramah ulum dari dalam dan luar negara. Al-Habib Umar bin Hafiz dan Habib Tahir Al-Hajar dari Yemen, Habib Jinjal bin Nabel dari Indonesia, serta Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dan Ustaz Daniel dari Malaysia. Datanglah beramai-ramai melihat Surah Nabawi serta memeriahkan majlis yang penuh barakah ini. Untuk menambah lanjut, hubungi Yayasan Al-Abrar di talian 03-4265-2925. Buku Pentadbiran Ulama Islam, Isu dan Cabaran, terbitan terbaru Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM keluar dari makalah makalah yang memberikan kefahaman dan kesedaran tentang keadaan umat Islam, menanyakan kelebihan mereka dan apa yang tugas sebagai prasyarat kesejahteraan akal jiwa dan menghadapi segala permasalahan dan cabaran semasa, khusus untuk golongan bertakbir, umat dasar dan pemimpin. Katanya paling sayang yang dimuatkan di dalam buku
murah sehingga RM400,000 dalam amanah hartanah Bumi Putra sekarang. Sewujud prospektus bertarikh 13 Oktober 2013 yang didaftarkan di Suruhanjaya Security Malaysia dan boleh didapati di mana-mana cawangan Maybank. Memperkenalkan komposer dan pemuzik berbakat Daphne dengan album sebuah perkara Bang Naya menampilkan lagu hits Bang Naya